Kisah aneh nenek kaya raya U85 hamil anak seorang ustaz U30. Rahsia di sebaliknya membuatkan semua orang tergamam. Seluruh kampung Seri Damai pagi itu gempar seolah-olah meletup. Matahari belum pun tegak di atas kepala, tetapi cerita aneh itu sudah merebak lebih pantas daripada api membakar jerami kering. Orang ramai berpusu-pusu datang ke pintu gerbang banglo mewah milik Puan Sri Aisyah, wanita terkaya di kawasan itu yang tahun ini genap berusia 85 tahun. Beliau bukanlah nama asing, seorang yang membangunkan seluruh kawasan tanah emas ini dari kosong, memiliki lebih 20 lot tanah di pusat bandar dan rangkaian 3 kilang batu bata besar. Tetapi, perkara yang membuatkan semua orang berbisik-bisik hari ini bukanlah tentang perniagaan. "Puan Sri Aisyah mengandung?" jerit seorang penjual kuih di tengah pasar. Tangannya menggeletar kerana baru sahaja melihat salinan laporan ujian kehamilan yang bocor dari hospital daerah. "Puan Sri mana? Aisyah? Nenek tua tu?" Seorang pemandu teksi motosikal terbelalak mata, hampir tertumpah cawan teh aisnya. "Ya, betul. Doktor cakap kandungan baru nak masuk 2 bulan, perut masih kempis, tapi keputusan imbasan ultrabunyi jelas menunjukkan ada janin." Tiada siapa yang percaya, tetapi tiada siapa juga yang berani menafikannya. Dan kemudian, berita yang lebih mengejutkan muncul. Bapa kepada bayi itu tidak lain dan tidak bukan, ialah Ustaz Imran, imam di Surau Al-Falah, seorang yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk kampung. Kampung Seri Damai yang dahulunya tenang, tiba-tiba menjadi seperti pasar yang riuh rendah. Ada yang marah, seorang ustaz sanggup buat perkara begini, mana perginya moral? Ada yang menangis kerana terkejut, ada pula yang gembira kerana akhirnya ada alasan untuk mengata Puan Sri Aisyah. Wanita kaya, tetapi hidupnya penuh misteri, dingin dan tidak bergaul dengan sesiapa. Di hujung kampung, pintu Surau Al-Falah tertutup rapat. Ustaz Imran, ustaz muda yang pernah menyelamatkan puluhan nyawa ketika banjir besar melanda tahun lalu, kini digelar perosa agama, Ustaz Jadian. Tetapi tiada siapa yang tahu, di sebalik berita songsang itu, tersembunyi rantaian tragedi yang tersimpan lebih separuh abad. Sebuah kisah tentang pengorbanan, kasih ibu, budi dan juga hati manusia. Dan akhirnya, segalanya akan terungkap dari mulut watak-watak utama apabila kebenaran disingkap selapis demi selapis seperti tirai baldu lama yang ditiup angin. Sejak awal pagi, pintu gerbang banglo Puan Sri Aisyah sudah sesak dengan orang ramai. Penduduk kampung Seri Damai yang terbiasa dengan ketenangan dan rentak hidup yang perlahan, hari ini seakan-akan disimbah sebaldi air panas ke jantung dan fikiran mereka. Kerana cerita yang tidak pernah mereka bayangkan, kini menjadi kenyataan seperti tompokan dakwat yang merebak di atas kertas putih. "Orang kata dia pergi hospital kemarin, doktor sahkan dia mengandung betul," kata Makcik Timah, ketua rukun tetangga, dengan suara bergetar, matanya bulat, seolah-olah mahu terkeluar dari soketnya. "Mana mungkin, dah 80 lebih umurnya." "Jadi, siapa bapak budak tu?" tanya Pakcik Roslan, pemilik kedai baiki motorsikal di sebelah, dengan wajah terkejut. Makcik Timah menjeling ke kiri dan ke kanan, lalu berbisik seolah-olah takut ada yang mendengar. "Ustaz Imran dari Surau Al-Falah." Seketika suasana senyap sunyi, kemudian semuanya seakan meletup. "Ya Allah, budak tu semua orang sayang. Dia jadi imam, baik budi pekertinya, banyak tolong kampung. Takkan semua tu pura-pura? Mesti dia kena guna-guna. Tak mungkin betul. Budak tu baru 30 tahun. Siapa yang sanggup buat benda tu dengan nenek yang dah dekat nak mati? Atau Puan Sri Aisyah yang buat hela?
nenek tu licik orangnya. Orang ramai mula berpecah. Ada yang menyebelahi Ustadz, ada yang menyalahkan Puan Sri Aisyah, dan segelintir pula tersenyum sinis. Dah terlalu banyak duit, sekarang main permainan lahirkan waris pula. Di surau Al-Falah, pintu kayu cengal tertutup rapat, tiada laungan azan, tiada bau kemenyan. Ustadz Imran menolak untuk bertemu sesiapa. Wajahnya pucat lesi, matanya merah seolah-olah tidak tidur semalaman. Di dalam bilik kecil di belakang surau, dia duduk kaku. Di atas rak kitab, sekeping gambar lama yang kekuningan terselit di antara sebuah kitab suci. Gambar Puan Sri Aisyah ketika muda, jelita dan angkuh, berdiri di sebelah seorang kanak-kanak lelaki berusia kira-kira 3 tahun. Di seberang kampung, Puan Sri Aisyah terbaring senyap di atas katil. Dia tidak membuka pintu, tidak berkata apa-apa. Pengurus rumahnya diam-diam membawa semangkuk bubur, meletakkannya di atas meja, lalu menutup pintu perlahan-lahan. Dalam ruang yang suram itu, hanya kedengaran bunyi detik jam antik, dan pandangan mata Puan Sri Aisyah yang dalam dan sedih. Pandangan seorang wanita yang menyimpan rahasia terbesar dalam hidupnya. Sebuah rahasia yang jika terbongkar akan mengubah segalanya. Sebelum menjadi imam di surau Al-Falah, Imran adalah seorang anak terbiar, tanpa sijil kelahiran, tanpa nama keluarga. Dia ditemui pada suatu malam hujan lebat ketika guruh berdentum di atas bumbung zinc rumah anak yatim kasih. Ketika itu, dia hanyalah seorang bayi merah yang dibalut dengan sehelai selendang sutra lama yang mempunyai sulaman 2 perkataan kecil yang telah pudar, Aisyah. Tiada siapa yang tahu apa maksud 2 perkataan itu, dan tiada siapa yang peduli untuk menyiasat. Kerana kehidupan di rumah anak yatim tidak pernah mewah untuk memikirkan perkara lain selain sesuap nasi. Imran membesar di antara pandangan kasihan dan usapan di kepala yang acuh tak acuh. Tetapi dia berbeza. Budak lelaki itu sejak kecil mempunyai pandangan yang tenang, senyuman yang sopan, dan tabiat yang aneh. Dia suka duduk diam di hadapan sejadah di sudut belakang rumah anak yatim. Pernah sekali, ketika baru berusia 6 tahun, Imran menanyakan satu soalan yang membuatkan pengetua rumah anak yatim itu terkejut. Kalau ibu saya masih hidup, adakah dia pernah teringatkan saya? Pada usia 12 tahun, seorang wanita muncul di rumah anak yatim itu. Dia tidak memberitahu namanya, hanya membawa sekotak kitab agama, beberapa pasang pakaian, dan meninggalkan sejumlah wang yang besar berserta pesanan. Pastikan budak ini dapat belajar, dapat hidup dengan baik, tidak perlu cari saya. Wanita itu tidak lain dan tidak bukan, ialah Puan Sri Aisyah. Imran tidak tahu dan tidak pernah curiga. Dia hanya tahu sejak hari itu segalanya berubah. Dia dipindahkan ke sekolah pondok, dapat makan 3 kali sehari hidangan panas. Diajar cara mengaji, cara hidup yang baik. Pada usia 18 tahun, Imran secara sukarela memohon untuk mendalami ilmu agama. Tiada siapa yang memaksa, tiada siapa yang menghalang. Malah ramai yang berasa sayang karena seorang pemuda yang kacak dan bijak sepertinya memilih untuk meninggalkan dunia. Tetapi dia hanya tersenyum, menunduk sujud 3 kali, lalu meninggalkan rumah anak yatim itu dalam diam. Dia belajar di surau Al-Falah, yang ketika itu hanyalah sebuah surau usang. Tiada elektrik, tiada air, atap nipah yang reput, dinding berlumut dan mengelupas. Dia membersihkannya sendiri, menyusun semula setiap keping atap, setiap batang tiang. Puan Sri Aisyah masih kerap mengirimkan wang sumbangan, tetapi tidak pernah sekalipun datang melawat. Sehinggalah Imran berusia 25 tahun, barulah mereka bertemu semula. Suatu petang hujan,
Puan Sri Aisyah datang dengan kereta dan duduk selama 3 jam di bawah beranda hanya untuk melihatnya mengalunkan ayat suci. Sejak hari itu, dia lebih kerap singgah ke surau. Dia tidak banyak bercakap, hanya duduk mendengar bacaan Al-Quran, kemudian meninggalkan beberapa bungkusan ubat herba, sedikit susu, beras, seperti seorang ibu yang diam-diam menjaga anaknya yang jauh di perantauan. Tetapi penduduk kampung tidak faham semua itu. Mereka hanya melihat seorang nenek kaya, seorang ustaz muda, lalu secara otomatis timbullah fitnah. Dan perkara paling menakutkan di dunia ini bukanlah kebenaran, tetapi mulut orang ramai. Puan Sri Aisyah tidak seperti wanita kaya yang lain, tidak menunjuk-nunjuk, tiada kawan, tiada anak cucu di sekeliling. Walaupun tinggal di dalam sebuah banglo seluas beribu-ribu kaki persegi, penuh dengan orang gaji, tetapi sesiapa yang pernah melangkah masuk ke rumah itu akan merasakan satu perkara, kedinginan yang bukan dari harta benda, tetapi dari jiwa. Orang kata dia kaya sejak muda. Di seluruh kampung Seri Damai ini, tiada siapa yang tidak kenal nama Aisyah. Wanita yang bangkit dari kosong, malah pernah menjadi peniaga kecil di Pasar Borong untuk menyara suaminya belajar di universiti. Tetapi suaminya, seorang yang terpelajar, setelah berjaya meninggalkannya untuk mengahwini seorang gadis yang lebih muda, meninggalkan seorang anak lelaki yang belum genap 6 bulan. Orang ramai bersimpati, dia menahan sabar, menjual emas, menjual tanah, mengumpul uang untuk menyekolahkan anak lelakinya sehingga berjaya. Kemudian suatu hari, anak itu, Farid, pulang dengan ijazah kelas pertama, tetapi tenggelam dalam perjudian dan dadah. Dia menangis sehingga kering air mata, menjual syarikatnya untuk menyelamatkan anaknya dari cengkaman Samseng. Disangkanya anaknya akan insaf, tetapi tidak. Suatu malam hujan, Farid ditangkap kerana mengedar dadah. Dia menjadi seperti mayat hidup, pendiam, tidak lagi mau hidup. Kemudian, suatu malam, dia pergi buat selamanya di dalam bilik tidurnya, meninggalkan sepucuk surat pendek. Ibu, jangan cari saya di dunia ini. Maafkan saya kerana membuatkan ibu hidup seperti mati. Sejak hari itu, Puan Sri Aisyah menjadi seperti batu. Tidak senyum, tidak menangis, tidak mengeluh. Dia hanya berdiam diri di dalam banglonya, hidup seperti bayang-bayang. Dengan harta yang dimilikinya, dia boleh hidup senang lenang sehingga akhir hayat, melancong, berehat, bercinta lagi jika mahu. Tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Setiap hari, dia hanya berjalan seorang diri di taman buluh di belakang rumah, tempat di mana anak lelakinya pernah berbaring di buayan membaca buku setiap petang. Pernah ada yang bertanya, Puan Sri hidup untuk apa lagi bila sudah tiada sesiapa? Dia tersenyum sinis, menjawab satu ayat yang membuatkan sesiapa yang mendengarnya meremang bulu roma. Saya hidup untuk menunggu sesuatu yang seumur hidup ini saya tidak pernah berani hadapi. Apa itu? Tiada siapa yang tahu. Hanya orang gaji paling lama di rumah itu pernah bercerita. Ada malam, saya dengar dia panggil satu nama, Imran, kemudian menangis seperti budak kecil. Kali pertama Puan Sri Aisyah kembali ke Surau Al-Falah selepas lebih 30 tahun adalah pada suatu hari di akhir musim luruh. Angin sepoi-sepoi bahasa bertiup di jalan batu biru yang menuju ke bukit, di mana surau lama itu terselindung di antara pokok-pokok besar. Dia tidak memberitahu, juga tidak datang bersama pemandu atau pembantu rumah. Dia datang seorang diri, senyap, tangan memegang sejambak bunga teratai putih. Mata memandang lurus ke arah pintu surau seolah-olah sudah lama terbiasa. Ketika itu, Imran sedang menyapu halaman.
Mereka berdua saling berpandangan tanpa sepatah kata. Dia menunduk hormat seperti kepada jemaah lain, manakala Puan Sri Aisyah hanya mengangguk ringan, melangkah melepasinya, terus menuju ke ruang solat utama dan bersujud di hadapan mihrab. Orang kampung kata hari itu, dia duduk selama 3 jam tanpa bergerak, sehinggalah matahari terbenam, barulah dia berpaling memandang Imran dan bertanya satu soalan. Ustaz percaya tak, dalam hidup ini, kita boleh bayar hutang lama? Imran diam, tetapi di matanya terpancar sesuatu yang sangat aneh. Kemudian dia mengeluarkan sepucuk sampul surat kecil dan meletakkannya di tangan Imran, tidak membenarkan dia menolak dan berkata lagi, "Anggaplah ini sedikit sumbangan ikhlas." Surau ini perlu dibaiki, kan? Sejak hari itu, secara berkala sebulan sekali, dia akan datang ke surau, kadang-kadang membawa susu, kadang-kadang obat, kadang-kadang tidak membawa apa-apa selain sepasang mata yang dalam dan cerita-cerita kehidupan. Mereka berdua sering duduk di tangga batu di belakang surau, di mana sebatang pokok kemboja tua menaungi sebuah bangku kayu usang. Mereka tidak banyak bercakap, tetapi kesunyian di antara mereka tidak terasa canggung. Pernah sekali dia memberikan Imran sebotol minyak angin, berkata, "Kamu ustadz, tapi masih manusia. Cuaca sejuk, jaga kesehatan." Ayat itu membuatkan Imran terdiam. Sudah berapa tahun tiada siapa memanggilnya kamu dengan nada sebegitu. Sejak itu penduduk kampung mulai perasan. Kenapa nenek kaya tu selalu sangat datang surau? Ustaz tu pula masih muda, nenek tu kaya, siapa tahu? Mulut orang tidak akan membiarkan apa-apa yang luar biasa berlaku dengan tenang. Walaupun ia adalah keprihatinan yang sangat tulus, Imran tidak pernah bersuara. Manakala Puan Sri Aisyah, walaupun tahu kata-kata pedas dilemparkan kepadanya setiap kali meninggalkan surau, tetap tersenyum. Suatu hari, dia membawa sebuah buku nota lama. Di dalamnya terdapat senarai bahan binaan, resit, plan reka bentuk untuk membaik pulih surau Al-Falah. Saya mahu bina semula surau ini, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Cuma ada sesuatu dalam diri saya yang terasa tenang bila berada di sini. Imran duduk lama di beranda surau hari itu. Angin bertiup kencang, tetapi tangannya tidak lagi menggeletar. Dia tahu Puan Sri Aisyah bukan datang kerana surau semata-mata. Dia sedang mencari sesuatu yang lebih dalam, penebusan dosa atau kemaafan yang tidak pernah diucapkan. Petang itu, hujan turun renyai-renyai. Banglo Puan Sri Aisyah tertutup rapat. Hanya kedengaran bunyi angin menghempas bingkai tingkap kayu dan kilat sabung menyabung seketika sebelum padam. Di dalam bilik tidur tingkat 2, tempat Puan Sri Aisyah tinggal selama 2 dekad, dia meminta orang gajinya mengemas semula rak buku kayu cengal yang sudah berhabuk. Di satu sudut tersembunyi di dalam laci, pembantu rumahnya menemui sepucuk surat lama yang terselit di antara 2 buah kitab. Sampul surat itu lusuh dan kekuningan. Tepinya terkoyak, seolah-olah pernah coba dikoyakan oleh seseorang, tetapi tidak sempat dimusnahkan. Pembantu rumah itu dengan tangan terketar-ketar membawanya kepada Puan Sri Aisyah. Baru hendak membuka mulut bertanya, tetapi pandangan mata Puan Sri Aisyah ketika melihat surat itu membuatkannya takut sehingga terpaksa berundur senyap-senyap. Dia memegang surat itu, tangannya menggeletar seperti orang demam malaria. Bersandar di kerusi, dia merenung tulisan di luar sampul surat, tulisan tangannya sendiri dengan dakwat ungu suatu ketika dahulu. Untuk anakku yang tidak pernah ibu berani akui. Kertas di dalam surat itu sudah terkoyak sebahagian, tetapi perenggan pertama masih jelas. Anakku sayang, jika kau menerima surat ini, mungkin ibu sudah tiada lagi peluang untuk bertemu denganmu. Ibu tidak meminta kemaafanmu.
Ibu hanya mau kau tahu kau adalah darah daging ibu. Bukan karena kemalangan, bukan karena sesiapa meninggalkanmu, tetapi karena ibu terlalu pengecut. Ibu telah lari dari tanggung jawab sebagai seorang ibu. Di bagian bawah, tulisan itu tercalar seolah-olah ditulis dalam tangisan. Dan baris terakhir yang paling jelas adalah, jika kau setuju, ibu akan tinggalkan semua harta, rumah, nama baik, dan satu perkara terakhir yang tidak pernah ibu berani katakan. Surat itu berakhir di situ, betul-betul sebelum bagian yang terkoyak. Tiada nama penerima, tiada tarikh. Puan Sri Aisyah memegang surat itu. Air matanya jatuh tanpa suara. Dia bangun, menuju ke altar kecil menyembahyang, menyalakan sebatang colok, dan berdoa perlahan. Anakku, mungkin kau sudah tahu, tapi adakah kau faham hati ibu? Imran. Di seberang kampung, di Surau Al-Falah, Imran juga sedang mencari sebuah kitab di dalam almari lama. Tanpa sengaja, dia menjatuhkan sepucuk sampul surat yang terselit di antara halaman kitab. Surat itu adalah bahagian yang hilang dari kertas yang terkoyak dengan tulisan dan dakwat ungu yang sama. Dia mengambilnya, mencantumkannya pas sekali. Satu baris terakhir muncul dengan lengkap, dan satu perkara terakhir yang tidak pernah ibu berani katakan. Kaulah anak yang terpaksa ibu tinggalkan di bawah beranda rumah anak yatim suatu ketika dahulu. Karena tidak mampu melawan stigma dan maruah seorang wanita yang mengandung di luar nikah. Imran terduduk di atas kursi, kerongkongnya terasa tersekat. Dunianya seakan hancur, bukan karena jijik, bukan karena takut, tetapi satu kesakitan yang disangka sudah terkubur seumur hidup, kini tiba-tiba terbuka semula seperti luka lama yang ditabur garam. Dia pernah bermimpi mempunyai ibu, pernah membayangkan jika ibunya masih hidup, bagaimana keadaannya. Kini apabila mengetahui kebenaran, dia berasa lebih keseorangan berbanding sebelumnya. Manakala Puan Sri Aisyah, wanita yang pernah melalui beratus-ratus badai dalam perniagaan, kini menggeletar seperti seorang gadis muda yang baru sahaja kehilangan segalanya. Suatu petang yang panas di awal bulan Mac, Puan Sri Aisyah datang lagi ke Surau Al-Falah. Tetapi kali ini tidak seperti biasa. Dia tidak duduk di bawah pokok kemboja, juga tidak membawa buah tangan atau bungkusan teh. Dia hanya datang seorang diri, dengan tangan kosong, wajah tanpa solekan, rambut peraknya disanggul kemas di belakang. Dia tidak kelihatan seperti seorang hartawan berkuasa, tetapi lebih seperti seorang ibu tua yang sudah letih menunggu seumur hidup. Imran berdiri di koridor kayu, baru sahaja selesai sholat asar. Melihatnya dari jauh, dia diam melangkah mendekat, tetapi hatinya bergelora. Surat yang dicantumkan semalam masih berada di dalam laci meja tulisnya. Sepanjang malam dia tidak tidur, sepanjang hari dia tidak berani membacanya semula. Apabila berdiri di hadapannya, dia tidak tahu mau memanggilnya apa. Puan, jemaah, ibu? Puan Sri Aisyah memandangnya lama, sepasang mata yang penuh pengalaman itu tidak lagi tajam seperti biasa, tetapi merah dan bergenang. Bibirnya bergerak-gerak mau berkata sesuatu, tetapi terhenti. Mereka berdua hanya berdiri di situ di tengah halaman surau yang sunyi. Suasana seakan terhenti, hanya kedengaran bunyi loceng angin di beranda. Tiba-tiba dia melangkah naik 2 anak tangga lalu rebah, tangannya memegang dada. Puan Sri, Imran meluruh ke arahnya, menyambutnya, suaranya cemas. Seluruh tubuhnya lembek, peluh membasahi tubuh, mata terpejam, wajahnya pucat. Dia mendukungnya, berlari turun ke kaki bukit, menahan sebuah kereta dan membawanya ke hospital daerah. Seluruh surau menjadi gempar, penduduk yang melihat turut berbisik-bisik. Apalagi nih,
Ustaz dukung Puan Sri Aisyah ke hospital, siapa berani percaya tiada apa-apa? Di bilik kecemasan, doktor meminta waris menandatangani borang kebenaran untuk rawatan segera. Imran berdiri kaku. Jururawat memberikannya borang maklumat pesakit. Di dalamnya ada satu ruangan, waris terdekat. Dia memegang pen, tangannya terketar-ketar. Dia tidak boleh menulis anak lelaki kerana belum ada pengesahan, juga tidak boleh menulis tiada. Akhirnya, dia membiarkannya kosong. Seketika kemudian, doktor keluar dengan wajah penuh keraguan. Puan, ini bukan sahaja mengalami tekanan darah rendah, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Awak warisnya? Soalan itu seperti satu tamparan hebat kepadanya dan masa lalunya. Imran diam, menunduk, menggenggam erat tangannya. Saya orang yang bertanggung jawab. Berita Puan Sri Aisyah dimasukkan ke hospital tersebar ke seluruh kampung dalam satu malam. Tetapi perkara yang membuatkan semua orang terkejut adalah keputusan ujian kehamilan yang terbongkar tanpa sengaja. Memang mengandung dan sampel DNA menunjukkan kemungkinan besar lelaki yang terlibat adalah Ustaz Imran. Pendapat umum meletup, badai fitnah tidak lagi terhad di kampung Seri Damai. Laman-laman media sosial mula menyiarkan berita. Akhbar picisan meletakkan tajuk utama yang sensasi. Ustaz 30 tahun, buat nenek kaya U85 hamil. Cerita benar macam dongeng. Ustaz dan kehamilan palsu, di mana moral masyarakat? Imran memilih untuk berdiam diri. Puan Sri Aisyah masih di dalam bilik pemerhatian khas, belum sedarkan diri. Hanya ada seorang yang tahu kebenaran di sebalik badai itu. Satu kebenaran yang bakal terbongkar, dan ia akan lebih mengejutkan daripada kisah seorang nenek hamil pada usia 85 tahun. 3 hari selepas Puan Sri Aisyah dimasukkan ke hospital, kampung Seri Damai bukan lagi sebuah kampung yang tenang. Setiap pagi, orang ramai berpusu-pusu ke pintu surau Al-Falah hanya untuk melihat tempat yang dahulunya suci dan tenang, kini seolah-olah menanggung dosa. Orang ramai berkumpul, menuding jari, berbisik-bisik. Dalam bisikan itu ada yang mencerca, ada yang ketawa sinis, ada juga pandangan mata yang kecewa, separuh percaya, separuh ragu. Apapun orang kata, tak akan pokok bergoyang kalau tak ada angin. Seorang ustadz, seorang nenek tua, memang cerita paling pelik pernah aku dengar. Atau ini hela untuk dapatkan harta? Sebuah saluran TikTok yang pakar dalam berita sensasi mula menyiarkan klip 45 saat dengan caption berwarna merah terang. Nenek U85 hamil, bapa bayi adalah ustadz. Surau Al-Falah bergema dengan skandal hebat. Siapa bertanggung jawab? Ustadz langgar batas agama atau muslihat wanita misteri? Tonton lebih lanjut di pautan. Klip itu memaparkan rakaman curi ketika Puan Sri Aisyah pengsan dan Imran mendukungnya menuruni bukit, menjadikan segalanya kelihatan lebih mencurigakan. Di ruangan komen, beratus-ratus perkataan kesat dan hinaan dilemparkan. Seorang pengguna akaun komen, Ustadz sekarang pun dah pandai buat anak untuk sambung zuriat. Ustadz jadian lebih tepat. Seorang lagi menulis, mesti nenek tu bayar duit beli sperma, lepas tu fitnah Ustadz. Teruk betul. Namun, tiada siapa yang bertanya kepada orang yang terlibat. Tiada siapa yang menunggu penjelasan. Imran tahu, dia membaca setiap baris, setiap perkataan seperti tikaman pisau ke jantungnya. Tetapi dia diam, tidak menulis status, tidak membantah, tidak bersuara. Dia hanya ke hospital setiap pagi, berdiri di hadapan pintu bilik Puan Sri Aisyah selama 15 minit tanpa masuk, kemudian pergi. Puan Sri Aisyah masih belum sedar, tetapi doktor memberitahu kandungannya stabil. Berita itu seolah-olah menuang minyak ke dalam api. Segelintir orang datang ke surau, membaling batu ke bumbung, menulis kata-kata kesat di hadapan pintu gerbang.
Mereka menggantung kain rentang, menuntut agar ustadz yang tidak bermoral itu dihalau dari kampung. Di dalam surau, Majelis Agama Islam Daerah telah mengadakan musyawarah tertutup. Ada yang mencadangkan agar Imran meletak jawatan. Ada yang bersimpati, tetapi majoriti memilih untuk berdiam diri kerana takut menjejaskan nama baik surau. Malam itu, Imran kembali ke biliknya, mengeluarkan surat lama Puan Sri Aisyah, membacanya dari awal hingga akhir. Kemudian, dia membuka teleponnya, menulis satu nota ringkas, tetapi tidak menyiarkannya secara terbuka, hanya menyimpannya. Jika suatu hari nanti anakku membesar dan bertanya siapa ayahnya, ayah akan katakan, ayah adalah orang yang pernah dipulaukan oleh seluruh dunia, tetapi tidak pernah memulaukan darah dagingnya sendiri. Di luar, hujan mula turun, setiap titisan berat seperti beban yang ditanggungnya. Hamil pada usia 85 tahun adalah sesuatu yang mustahil dari segi biologi. Itulah ayat pertama yang diucapkan oleh Dr. Farid, Ketua Jabatan Obstetrik, kepada pengurusan hospital apabila menerima keputusan rasmi dari Makmal. Puan Sri Aisyah, 85 tahun, telah melalui menopause lebih 3 dekad. Ovarianya mengecut, hormonnya merosot sepenuhnya. Teori perubatan moden mengesahkan bahawa wanita selepas usia 60 tahun hampir tiada keupayaan untuk hamil secara semula jadi, sama ada masih mempunyai telur atau tidak. Tetapi kes Puan Sri Aisyah memecahkan semua batasan. Kehamilan ini bukan semula jadi, kata Dr. Farid, tetapi hasil daripada teknologi bantuan pembiakan, sejenis IVF lanjutan atau dikenali sebagai ibu tumpang sukarela menggunakan badannya sendiri. Menurut rekod perubatan, Puan Sri Aisyah secara rahasia telah menghubungi sebuah klinik kesuburan antarabangsa di Kuala Lumpur hampir 3 bulan yang lalu. Dengan teknologi canggih, mereka telah menggunakan embrio yang dicipta daripada telur penderma, digabungkan dengan sperma individu yang ditetapkan, dan ditanam terus ke dalam rahimnya, setelah melalui proses rawatan hormon yang sangat ketat. Seorang doktor yang terlibat dalam pemindahan embrio itu, yang tidak mau namanya didedahkan, mengesahkan, kami pernah menghalangnya karena risiko kematian untuknya sangat tinggi, tetapi dia sangat berkeras. Dia berkata, saya hidup selama ini tidak menyesal. Sekarang saya hanya perlukan satu perkara, dapat memanggil seorang anak sebagai anak saya. Kebenaran yang lebih mengejutkan adalah, sperma yang digunakan dalam pemindahan embrio itu adalah milik Imran, yang diberi kuasa undang-undang oleh Puan Sri Aisyah untuk mengambil bahagian atas dasar persetujuan kemanusiaan. Dari segi undang-undang, ini adalah prosedur yang sah, sepenuhnya sukarela, tanpa unsur paksaan atau tidak bermoral. Tetapi dari segi sosial, terutamanya etika, masyarakat Malaysia tidak mudah menerimanya. Imran tidak pernah memberikan penjelasan, tetapi melalui dokumen yang disediakan oleh doktor, jelas bahawa dia tidak dipaksa, malah dialah yang menandatangani borang persetujuan tanggung jawab ketika Puan Sri Aisyah dimasukkan ke unit kecemasan jika berlaku sebarang komplikasi kehamilan. Jadi, apa yang membuatkan seorang ustadz yang telah berkhidmat selama 12 tahun, pernah diiktiraf sebagai ustadz muda yang berdedikasi kepada masyarakat, bersetuju untuk terlibat dalam perjalanan yang penuh kontroversi ini? Tiada siapa yang tahu, hanya Imran dan Puan Sri Aisyah yang faham. Kembali ke hospital, Puan Sri Aisyah telah sedar selepas 4 hari koma ringan. Imran duduk di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh pergelangan tangan Imran. Menyesal tak? Tanyanya, matanya kabur seperti embun. Tidak, jawab Imran. Walaupun seluruh masyarakat memanggil aku perosak agama, munafik. Imran menggenggam tangannya, pandangannya tegas. Saya cuma takut suatu hari nanti, bila anak itu lahir, dia akan membaca kata-kata jahat yang orang tulis tentang ibunya. Puan Sri Aisyah menangis,
Bahu tuanya bergetar seperti pintu lama yang dihentam angin. Jangan risau, selagi ibu hidup, ibu akan lindungi dia sampai bila-bila. Di luar, cahaya senja menerobos masuk melalui tingkap. Cahaya keemasan menyinari dua tangan yang saling berpegangan. Satu tangan tua penuh kedutan, satu tangan muda tetapi kasar karena kehidupan. Di tengah badai fitnah, mereka, seorang yang telah kehilangan seluruh masa mudanya, seorang yang telah melepaskan usia remajanya, kini melangkah ke dalam perjalanan menjadi ibu dan bapa dengan keberanian yang jarang difahami. Malam itu, guruh berdentum, angin menderu melalui pepohonan tua yang mengelilingi banglo Puan Sri Aisyah. Kilat menyambar dan padam di langit hitam pekat, seolah-olah Tuhan sedang bersedia untuk mendedahkan satu rahsia yang telah terkubur hampir setengah abad. Imran duduk di ruang tamu. Dia baru sahaja membawa Puan Sri Aisyah pulang dari hospital, dan Puan Sri Aisyah sendiri yang memintanya untuk bermalam, sesuatu yang tidak pernah berlaku selama ini. Dia tidak membantah kerana jauh di lubuk hatinya. Dia tahu malam ini ada sesuatu yang akan diungkapkan dan ia akan mengubah segalanya. Puan Sri Aisyah perlahan-lahan menuruni tangga, jubah sutra nipis menutupi tubuhnya yang kurus. Di tangannya ada sebuah kotak kayu berwarna coklat gelap, usang, dikunci dengan anak kunci kecil yang tergantung di lehernya selama ini. Dia duduk berhadapan dengan Imran. Mereka berdua diam lama, kemudian dia memulaikan. Dulu, ibu berumur 25 tahun, belum berkawin, sudah mengandung. Imran terkejut. Perkataan ibu yang keluar dari mulutnya membuatkan kerongkongnya tersekat. Ayah kamu adalah cinta pertama ibu, seorang guru musik, miskin tetapi baik, tetapi dia sudah beristri. Ibu bodoh, cinta buta, jadi ibu sembunyikan kehamilan dari semua orang. Bila perut dah nampak, dia tinggalkan ibu. Keluarga ibu paksa ibu gugurkan kandungan, tapi ibu lari sampai ke sebuah negeri di utara untuk lahirkan kamu. Suaranya mula bergetar, kedua tangannya digenggam erat. Hari kamu lahir, ibu tak ada duit, tak ada dokumen, tak ada tempat tinggal. Malam pertama peluk kamu, ibu fikir cukuplah ada kamu. Ibu boleh hidup seumur hidup. Tapi 2 hari kemudian, tuan rumah sewa tahu ibu perempuan tak bersuami ada anak, terus dia halau ibu tengah malam sejuk. Dalam perjalanan pulang, ibu kemalangan, banyak darah keluar, kamu menangis sampai merah satu kereta. Bila ibu sedar, kamu dah tak ada di sisi ibu lagi. Imran menggenggam tangannya. Dia tidak pernah mendengar sesiapa bercerita tentang zaman kanak-kanaknya. Hanya secebis kain dengan sulaman 2 perkataan Aisyah yang dibawanya sebagai satu-satunya penghubung dengan asal-usulnya. Ibu diberi ubat tidur, orang tipu ibu kata kamu dah mati. Tapi naluri seorang ibu tahu tak mungkin. Ibu habiskan masa setahun mencari. Tapi zaman tu tak ada internet, tak ada sijil lahir, tak ada petunjuk. Ibu buntu. Dia membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada sehelai baju bayi berwarna biru pudar, sepasang stokin bulu kait tangan, dan cebisan kain bersulam perkataan Aisyah. Separuh lagi itu betul-betul sepadan dengan cebisan yang disimpan oleh Imran. Dia bangun, matanya merah, jantungnya seakan berhenti berdegup. Saya, Imran yang sebenar, suaranya tersekat. Jadi, sayalah darah daging yang ibu hilang. Itulah satu-satunya sebab ibu hidup sampai hari ini. Mereka berdua saling berpandangan. Tiada siapa berkata apa-apa. Puan Sri Aisyah mengangkat tangannya yang bergetar, menyentuh pipi Imran, berbisik. Ibu tahu, ibu tak layak, tapi ibu tak pernah berhenti sayangkan kamu.
Setiap kali tengok kamu di TV, di surat kabar, ibu rasa nak lari peluk kamu dan menangis, tapi ibu takut kamu akan benci ibu." Imran tidak menjawab. Dia bangun, melangkah mendekati Puan Sri Aisyah, melutut, menundukkan kepala, menyentuh kedua-dua tangan ibunya yang menggeletar. "Saya dah lama maafkan, cuma tak pernah tahu siapa yang saya maafkan." Di luar, hujan mula reda, angin tidak lagi menderu. Di dalam ruang tamu yang luas itu, buat pertama kalinya dalam lebih 30 tahun, kedengaran esakan seorang ibu dan pelukan erat seorang anak yang hilang. Malam itu, badai telah berlalu. Pagi esoknya, sebelum langit sempat terang, Puan Sri Aisyah sudah bangun, duduk di hadapan tingkap bilik tidurnya di tingkat 2. Di tangannya ada sebuah buku nota berkulit coklat gelap, usang, berbau lembab seperti barang lama. Dia memanggil Imran naik. Dia masuk ke dalam bilik, pandangannya masih terpinga-pinga selepas malam yang penuh emosi. Di wajah lelaki yang matang itu, buat pertama kalinya kelihatan kekok seperti seorang anak kecil yang baru sahaja menemui ibunya selepas lebih 30 tahun ditinggalkan. Dia menghulurkan buku nota itu kepada Imran. Diari yang ibu tulis sejak umur 25 tahun. Setiap tahun hanya beberapa muka surat. Ada bahagian yang ibu pernah nak koyak, tapi tak sampai hati. Bacalah, nanti kamu akan faham semuanya. Imran membuka buku nota itu. Tulisan tangannya kemas dan condong. Tipikal tulisan seorang wanita yang pernah belajar di maktab perguruan. Halaman-halaman awal dipenuhi dengan emosi seorang gadis muda yang hamil dalam ketakutan, menyembunyikan perut di bawah baju longgar ketika bekerja di kilang. Catatan Oguz 1995 mencatatkan saat paling menakutkan. Anak menendang buat kali pertama dalam perut ibu. Ibu menangis tengah malam, bukan kerana gembira, tetapi kerana takut. Takut anak akan jadi seperti ayahnya, tinggalkan ibu juga. Tapi kemudian ibu peluk perut, berbisik, "Anak, ibu akan buat apa saja untuk jaga kamu." Catatan Januari 1996. Orang tipu ibu suruh tanda tangan borang masuk hospital. Rupa-rupanya borang serah anak. Ibu rampas balik, lari tengah sejuk. Masa tu ibu tak perlukan apa-apa, cuma nak jaga kamu. Catatan Mei 1996. Kemalangan, sedar-sedar kamu dah tak ada. Mereka kata kamu dah mati. Ibu ketawa macam orang gila, tapi ibu tahu kamu masih hidup di mana-mana. Ibu dapat rasakannya. Imran membelek halaman-halaman berikutnya dengan pantas. Tulisan semakin jarang, ada bahagian yang comot kerana air mata, ada yang hanya tinggal beberapa baris pendek. Catatan Mei 2003. Dengar orang kata di rumah anak yatim kasih ada seorang budak lelaki nama Imran. Nama sama, mata macam ibu, tapi ibu tak berani sahkan, hanya tengok dari jauh, tak berani mengaku. Catatan Julai 2005. Anak mohon masuk sekolah pondok. Ibu tahu, pernah terfikir akan kehilangan anak selamanya. Tapi kalau agama boleh buat anak tenang, ibu rela. Catatan Desember 2010. Anak masuk surat kabar. Orang panggil dia Ustadz berjiwa rakyat. Ibu beli semua surat kabar di kedai, simpan dalam bilik, bangga, tapi sedih sebab tak boleh panggil anakku. Dan halaman terakhir ditulis dengan tulisan yang terketar-ketar. Ibu nak mati dengan tenang, tapi setiap kali pejam mata, ibu takut. Takut anak selamanya tak tahu dia ada ibu. Takut satu hari nanti anak dihina orang, tapi tak ada siapa yang bela. Ibu dah buat keputusan. Apa pun jadi, ibu nak anak ada seorang anak. Ada sebuah keluarga yang sebenar, walaupun sekali seumur hidup. Imran menutup buku nota itu. Dia tidak menangis, tetapi matanya seakan mau berdarah. Dia memandang Puan Sri Aisyah.
wanita yang pernah dikecam seluruh masyarakat, pernah ditinggalkan, pernah hidup kaya tetapi sunyi, kini lemah seperti sehelai kain sutra nipis ditiup angin. Ibu tahu anak mungkin benci, katanya tersekat-sekat, tapi ibu tak ada banyak masa lagi. Ibu cuma nak, kalau ibu tak sempat besarkan budak ni, kamu gantikan ibu jadi ayahnya. Imran melangkah memeluknya. Tiada kata-kata benci, tiada soalan, hanya pelukan yang lama dan hangat, seakan-akan satu noktah selepas perjalanan yang panjang, dua insan yang terikat oleh darah daging. Di tengah-tengah kecaman seluruh negara, Surau Al-Falah masih tertutup rapat. Orang ramai tidak lagi datang bersolat, jemaah lama juga mengelak, tidak berani menyebut nama Ustadz Imran. Namun, ada satu perkara yang tiada siapa tahu atau tidak pernah perasan. Sudah lebih setahun, Imran tidak lagi memakai jubah rasmi. Dia masih mengaji, masih tinggal di surau, masih menjaga orang miskin, anak yatim, tetapi tidak lagi mengimamkan solat, tidak lagi memegang tasbih di hadapan orang ramai. Dan hakikatnya, Imran sudah meninggalkan kehidupan sebagai seorang agamawan. Dia pernah menghantar surat kepada Jabatan Agama Islam Negeri, memohon untuk menarik diri dari jawatan Imam Surau Al-Falah hampir 14 bulan yang lalu, dengan alasan kesehatan merosot, jiwa tidak lagi sepenuhnya dalam dakwah. Berharap dapat meninggalkan bentuk formal amalan agama untuk hidup tenang, berbakti. Surat itu tidak pernah diumumkan secara meluas. Jabatan agama menghormati kehendak pribadinya, merahasiakannya. Hanya beberapa orang dalam majelis jawatan kuasa yang tahu, tetapi mereka juga cepat lupa, kerana Imran masih hidup seperti seorang yang warak, sederhana, senyap, tidak terikat dengan dunia. Cuma ada satu perbezaan, dia menghidap penyakit yang tidak dapat diubati, kanser hati tahap 3B. Dia mendapat tahu tentang penyakitnya hampir 2 tahun lalu. Pada mulanya, hanya letih dan hilang selera makan. Kemudian, sakit di bahagian kanan perut. Dia tersenyum pahit apabila menerima keputusan. Tinggal lebih kurang 2 tahun lagi, kalau dapat kekalkan gaya hidup positif. Dia tidak memberitahu sesiapa, seorang pun tidak. Dia memilih untuk diam, meninggalkan jawatannya, menarik diri ke belakang surau, hidup tersembunyi, membaca buku, bercucuk tanam, menyalin kitab, dan memperhatikan setiap langkah wanita yang diam-diam melihatnya membesar, Puan Sri Aisyah. Dia tidak tahu mengapa dia begitu terikat dengan wanita itu. Kadang-kadang dia fikir kerana budi, kadang-kadang dia rasa seperti ada satu ikatan. Sehinggalah wanita itu mencadangkan, boleh tak kamu tolong ibu tunaikan satu permintaan terakhir, berikan ibu seorang anak. Ketika itu dia fikir wanita itu bergurau, tetapi pandangan matanya tidak membenarkannya ketawa. Dan apabila wanita itu meletakkan di atas meja surat kuasa undang-undang bersama fail perubatan mengenai teknik persenyawaan in vitro, dia diam lama lalu mengangguk. Kerana ibu pernah melahirkan saya dalam kesakitan, sekarang giliran saya membantu ibu mendapatkan semula alasan untuk hidup. Dia tahu masyarakat akan menghukum, tahu dia akan dicerca, tetapi dia juga tahu masanya tidak banyak lagi, dan jika dia boleh meninggalkan satu kebaikan terakhir, dia memilih untuk memberikan ibunya seorang anak dan memberikan dirinya sendiri satu alasan untuk tidak mati dalam kesia-siaan. Apabila Puan Sri Aisyah mengetahui kebenaran tentang penyakitnya, dia hampir menjerit dalam tangisan. Kenapa tak cakap awal-awal? Kenapa tak bagi ibu peluang untuk jaga kamu, bukannya menanggung fitnah yang seluruh dunia lemparkan? Kimran menggenggam tangannya, tersenyum. Sebab saya tak perlukan sesiapa untuk bersihkan nama saya. Saya cuma perlukan ibu terus hidup untuk sayangkan budak tu. Dia adalah harapan, kesinambungan yang kita berdua pernah hilang. Bilik itu kembali sunyi. Di halaman,
Daun-daun pokok kemboja gugur, angin musim luruh menyentuh bumbung lama, mengeluarkan bunyi yang sayu tetapi tenang. Malam itu, Puan Sri Aisyah buat pertama kalinya melutut di hadapan anak lelakinya, orang yang pernah ditinggalkannya, kini sanggup menghabiskan sisa hidupnya untuk menanggung segala fitnah bagi pihaknya. Selepas mengetahui Imran menghidap kanser dan hanya mempunyai masa hidup yang singkat, Puan Sri Aisyah hampir rebah, tetapi dia tidak membenarkan dirinya lemah terlalu lama. Kini dia mempunyai satu nyawa yang sedang membesar di dalam perutnya. Anak yang membawa separuh darah daging anak lelaki yang pernah hilang seumur hidupnya. Keputusan untuk hamil pada usia 85 tahun bukanlah satu tindakan emosi, tetapi hasil daripada perjuangan dalaman dan perubatan yang sukar. 3 bulan sebelumnya, ketika masih menjadi seorang ibu yang hanya mampu melihat anaknya dari jauh, dia secara senyap menghubungi sebuah pusat perubatan terkemuka di Kuala Lumpur, satu-satunya tempat di Malaysia yang boleh melakukan teknik pemindahan embrio untuk wanita berusia lebih 70 tahun. Pada mulanya, para doktor menentang keras. Pasukan pakar dalam musyawarat memutuskan bahwa kadar kematian ketika hamil pada usia ini adalah setinggi 90%. Rahim yang mengecut, dinding rahim yang nipis, hormon yang tidak lagi bertinat balas. Tambahan pula, sistem imun yang lemah akan mudah menolak embrio. Tetapi Puan Sri Aisyah tersenyum, senyuman tenang seorang yang pernah memenangi banyak pertempuran di dunia perniagaan. Saya tidak lagi hidup untuk panjang umur. Saya hidup untuk satu-satunya alasan untuk mendengar anak saya memanggil ibu, walaupun sekali. Akhirnya para dokter terpaksa akur. Plan yang dipersetujui adalah menggunakan telur penderma daripada seorang wanita muda yang sehat dan telah disaring genetiknya. Digabungkan dengan sperma Imran yang disimpan beku selepas pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Embrio yang terhasil akan dibiarkan di makmal menggunakan teknik ICSI, kemudian dipindahkan ke dalam rahim Puan Sri Aisyah dengan kaedah sokongan hormon yang kuat dan campur tangan pembedahan untuk meletakkan rahim. Segalanya berlaku dalam kerahasiaan mutlak. Puan Sri Aisyah menandatangani semua borang persetujuan, malah menolak ditemani oleh sesiapa. Sebelum pemindahan embrio, dokter bertanya, jika gagal, Puan akan menyesal. Dia menjawab dengan tegas, saya hanya akan menyesal jika saya mati tanpa meninggalkan apa-apa untuk anak saya pegang. Keajaiban berlaku. 10 hari selepas pemindahan embrio, keputusan beta HCG meningkat secara konsisten, janin melekat dengan stabil. Para dokter menyebutnya sebagai keajaiban perubatan. Walaupun mereka sendiri tidak dapat menjelaskan mengapa rahim Puan Sri Aisyah masih bertindak balas dengan baik selepas lebih setengah abad menopause. Dalam buku rekod kehamilan, Ketua Jabatan Obstetrik menulis dengan dakwat merah, pesakit 85 tahun, berisiko tinggi, perlu pemantauan rapi, tidak boleh jatuh, terkejut, tertekan, tingkatkan bekalan oksigen, suntikan hormon secara berkala. Imran ketika itu tidak tahu apa-apa. Sehinggalah dia mendapati dirinya sedang mati perlahan-lahan, barulah Puan Sri Aisyah memberitahunya, anak ini bukan sahaja milik ibu, tetapi sisa hidup kamu, separuh daripada nyawa terakhir kamu. Ibu mahu menjaganya, membesarkannya, dan melindunginya hingga akhir hayat. Dia berdiri kaku, tidak tahu mahu menangis atau ketawa. Hanya tahu buat pertama kalinya dalam hidup, dia merasakan hidupnya tidak lagi sia-sia. Seluruh bandar gempar dengan berita dalam satu malam. Semuanya bermula dari sekeping gambar. Imran menolak kursi roda membawa Puan Sri Aisyah untuk pemeriksaan kehamilan di sebuah hospital antarabangsa di Kuala Lumpur. Gambar yang jelas muka, jelas tempat, malah ada gambar keputusan imbasan ultrabunyi embrio.
Seseorang telah sengaja menyediakan segalanya. Memilih waktu, Puan Sri Aisyah baru keluar hospital untuk menyebarkan siri artikel di pelbagai platform media sosial dan akhbar picisan dengan tajuk yang sensasi. Nenek kaya U85 hamil anak Ustadz U30, hubungan terlarang, anak agama dan duit. Kebenaran di sebalik klinik antarabangsa mengejutkan. Dalam kandungan berita, tiada sepatah pun menyebut bahwa Imran sudah meninggalkan jawatannya, bahwa kehamilan itu adalah sukarela dan sah di sisi undang-undang, bahwa semuanya disediakan oleh perubatan modern, semuanya diputar-belitkan. Lebih teruk lagi, maklumat pribadi Puan Sri Aisyah disebarkan. Gambar banglonya, nombor telefon pembantu pribadinya, malah rekod perubatan terperinci juga bocor. Puan Sri Aisyah, wanita yang pernah berani menentang pelbagai cabaran dalam perniagaan, buat pertama kalinya dalam hidup ditewaskan oleh ahli keluarga sendiri. Dalang di sebalik semua ini tidak lain dan tidak bukan ialah Makcik Salmah, adik ipar arwah suaminya, orang yang pernah dipercayainya untuk menguruskan 3 syarikat batu bata terbesar dalam rangkaian hartanya. Makcik Salmah secara senyap memerhatikan setiap gerak-geri Puan Sri Aisyah selama berbulan-bulan. Apabila melihatnya senyap-senyap ke hospital menandatangani surat kuasa kepada peguam untuk membuat wasiat, Makcik Salmah mula curiga. Kemuncaknya adalah apabila dia terdengar perbualan antara Puan Sri Aisyah dan peguam pribadinya, di mana ada satu ayat yang membuatnya tidak dapat tidur beberapa malam. Saya tinggalkan semua harta, termasuk banglo ini, 3 syarikat, dan kilang kepada anak yang sedang membesar dalam perut saya. Pewaris bersama ialah Imran, anak kandung saya. Malam itu juga, Makcik Salmah mengupah orang untuk mengintip, memasang kamera mini di bilik kerja, dan mengambil gambar semua dokumen perubatan, keputusan DNA, rancangan kehamilan. Kemudian dia menggunakan maklumat itu untuk disebarkan kepada media, tetapi tidak secara terbuka. Dia menggunakan akaun palsu untuk menyiarkannya di TikTok, menghantarnya ke kumpulan-kumpulan tertutup yang suka cerita sensasi, dan dari situ membiarkan orang ramai melakukan selebihnya. Makcik Salmah adalah orang yang sepatutnya mewarisi harta Puan Sri Aisyah jika dia tidak mempunyai waris. Kini tiba-tiba ada seorang anak yang belum lahir bakal merampas segalanya. Dia tidak dapat menerimanya. Imran hanya mengetahui kebenaran apabila seorang wartawan muda yang merupakan kenalan lama yang pernah dibantunya semasa kerja amal menghantar klip video yang belum disunting. Di dalamnya, Makcik Salmah bercakap di telepon dengan seseorang. Siarkan saja semua. Kalau dia mati sebab terkejut lagi bagus. Nenek 85 tahun beranak dengan ustadz, dia sendiri dah musnahkan maruah dia. Imran menggenggam teleponnya, matanya merah. Dia tidak sangka perangkap media ini bukan dari netizen, bukan dari orang ramai, tetapi dari orang dalam rumah sendiri. Malam itu, dia berdiri di luar beranda banglo melihat ke dalam, di mana Puan Sri Aisyah sedang duduk diam mengait sepasang sarung tangan bulu untuk bayinya. Dia masuk, memberikan rakaman suara itu. Puan Sri Aisyah mendengarnya, tangannya yang sedang mengait terhenti. Angin di luar bertiup kencang. Akhirnya sampai juga, katanya perlahan. Dari dulu sampai sekarang, cuma kamu seorang yang tak perlukan harta ibu. Imran menunduk, suaranya serak. Saya cuma perlukan sebuah keluarga. 3 hari selepas klip yang bocor itu tersebar, Puan Sri Aisyah masih belum bersuara. Semua orang menyangka dia sudah tewas. Penyebar berita bergembira, manakala netizen terus melemparkan batu kepada nama Aisyah dan nenek U85 hamil dengan ustadz muda. Namun, segalanya hanyalah ketenangan sebelum ribut. Hari keempat, tepat jam 8 pagi,
Firma guaman Ikhwan and Rakan-Rakan, unit undang-undang yang mewakili Puan Sri Aisyah selama 20 tahun, mengeluarkan kenyataan akhbar setebal 4 muka surat, disertakan dengan 12 dokumen sokongan yang mempunyai cop merah dari 3 agensi, Undang-Undang, Perubatan, dan Pesuruhjaya Sumpah. Tajuk tunggal kenyataan itu adalah membela seorang ibu, kebenaran di sebalik tajuk berita beracun. Kandungannya dipersembahkan secara teratur, logik dan tanpa emosi, hanya kebenaran. Imran telah meninggalkan jawatannya 14 bulan yang lalu. Kaedah kehamilan Puan Sri Aisyah adalah sah, dijalankan oleh Pusat Perubatan Antarabangsa mengikut peruntukan Undang-Undang Perkahwinan, Keluarga dan Undang-Undang Pendermaan Biologi. Semua rekod perubatan, dokumen undang-undang, wasiat, perjanjian sivil antara kedua-dua pihak disahkan. Akhir sekali, saman fitnah, penyebaran maklumat pribadi secara haram dan pencerobohan privasi telah difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dengan nama defendant pertama ialah Puan Salmah binti Ahmad. Petang hari yang sama, stesen televisyen nasional secara mengejut menyiarkan sebuah dokumentari bebas bertajuk Harga Sebuah Stigma yang mengaparkan temu bual eksklusif dengan Ketua Jabatan Obstetrik yang merawat Puan Sri Aisyah. Wanita ini tidak gila, dia tahu apa yang dia lakukan. Dan bagi saya, dia bukan seorang pesakit, tetapi seorang pejuang. Seluruh negara terkejut. Media sosial berpaling arah. Kata-kata hinaan kini bertukar menjadi keraguan, kemudian kekaguman. Ada yang menulis, dia bukan mencari kemasyhuran, tetapi menyelamatkan seorang anak yang belum lahir dari stigma paling kejam. Siapa berani kata umur 85 tahun tidak boleh menyayangi, tidak boleh menjadi ibu? Bagi Makcik Salmah, orang pertama yang menyebarkan berita, dia segera ditahan untuk siasatan. Mahkamah mengumumkan pembekuan akaun pribadinya, memeriksa aliran pindahan wang dan email tanpa nama yang dihantar ke luar negara. Harta melimpah yang pernah diimpikannya kini dibekukan. Imran diam-diam mengikuti semua perkembangan dari bilik kecilnya di surau. Dia tidak gembira, juga tidak membalas dendam. Dia hanya menarik nafas lega. Kini, dia tahu tiada siapa lagi yang boleh menyakiti ibunya. Petang itu, Puan Sri Aisyah duduk di ruang tamu, di sebelah pelita lama. Di atas meja terdapat saman mahkamah berserta fail wasiat. Dia memandangnya lama, kemudian melipatnya, menyimpannya di dalam laci, berpaling kepada Imran. Harta tak penting. Ibu cuma perlukan tempat yang cukup tenang untuk anak kamu membesar dengan aman. Imran menunduk, memegang tangannya. Saya akan lindungi dia, dan ibu juga. Di halaman, pokok kemboja berbunga putih. Baunya yang harum dan suci, seolah-olah kebaikan yang perlahan-lahan dikembalikan kepada orang yang layak. Malam itu, langit tidak hujan, tetapi udara sejuk hingga ke tulang. Banglo itu sunyi sepi. Lampu koridor dimalapkan, hanya tinggal cahaya kuning malap dari bilik tidur di tingkat 2. Puan Sri Aisyah duduk di tepi katil, tangannya diletakkan di atas perut, di mana satu nyawa sedang membesar, lemah, rapuh, seperti tunas yang tumbuh di atas batu keras. Hanya beberapa jam yang lalu, dia baru sahaja memenangi satu pertempuran undang-undang yang menggegarkan seluruh bandar. Orang ramai sudah mula paham. Media telah berpaling arah. Kawan-kawan lama menghantar mesej sokongan, tetapi hatinya tidak berasa lega sedikitpun. Apa yang dihadapinya sekarang bukanlah media, bukan kecaman orang ramai, tetapi kekosongan. Dia sudah berusia 85 tahun, telah melalui segala kesakitan, kehilangan, pengkhianatan, tetapi malam ini dia berasa lebih lemah dari sebelumnya. Imran sedang tidur di bilik bawah. Selepas beberapa siri rawatan kanser, kesehatannya merosot dengan ketara. Belakangnya kurus, matanya lebih cengkung, suaranya serak.
Dia masih tersenyum kepadanya, masih memegang tangannya setiap pagi. Tetapi dia tahu anak lelakinya sedang perlahan-lahan pergi. Dan kemudian, dia melihat sebotol obat tidur, botol kaca kecil di dalam laci meja di tepi katil. Dia mendapatkannya dari hospital bulan lalu untuk mengatasi masalah sukar tidur yang berpanjangan. Tetapi kini, ia terbaring di situ seperti satu jalan keluar yang senyap. Jika aku pergi sekarang, aku tak perlu saksikan anakku mati, tak perlu tunggu anak ini lahir dan hidup dalam kesunyian sekali lagi. Aku dah cukup hidup, cukup sakit. Dia mengambil botol obat itu, tangannya menggeletar, jantungnya sesak. Tepat pada masanya, satu tendangan lembut di dalam perut membuatkannya kaku. Kali pertama, sangat lembut tetapi sangat jelas. Air matanya jatuh. Anak, cakap ibu jangan pergi ya. Titisan air mata jatuh ke lantai kayu. Dia meletakkan tangannya di atas perut, membongkok, seolah-olah mau mendengar bisikan kecil dari dalam. Kemudian pintu terbuka. Imran masuk. Dia tidak mengetuk, tidak memberitahu, seolah-olah ada gerak hati. Ibu buat apa? Suaranya serak. Dia cepat-cepat menyembunyikan botol obat itu, tetapi sudah terlambat. Imran melangkah, mengambil botol itu, lalu memandangnya, matanya penuh kesakitan. Saya dah nak mati ke, sampai ibu sanggup tinggalkan budak ni seorang diri. Dia menangis teresak-esak, tiada lagi keangkuhan, tiada lagi kekuatan. Ibu takut, Imran. Ibu takut kamu mati. Ibu takut budak ni lahir akan jadi macam kamu dulu. Ditinggalkan, dibenci, hidup dalam kesejukan. Imran duduk dan memeluknya. Dia bersandar di dada anak lelakinya seperti seorang anak kecil yang takutkan kegelapan. Ibu takkan kemana-mana, bisiknya. Walaupun saya dah tak ada, ibu masih ada dia. Budak ni adalah segala-galanya yang kita ada di dunia ni. Malam itu, Puan Sri Aisyah tidak tidur. Dia duduk di tepi tingkap, melihat langit berangsur cerah, tangannya masih di atas perut. Setiap tendangan janin adalah satu panggilan yang menyedarkannya. Satu janji bahwa hidup ini masih ada alasan untuk diteruskan. Badai media telah reda. Akhbar-akhbar yang pernah menyiarkan berita sensasi mula menarik balik artikel mereka. Banyak saluran TikTok memadamkan klip lama, malah ada yang menghantar permohonan maaf secara terbuka. Tetapi di kampung Seri Damai, tempat di mana segalanya bermula, kesan daripada peristiwa itu masih belum reda sepenuhnya. Penduduk masih berbisik setiap kali melalui surau Al-Falah atau berdiri di hadapan pintu gerbang banglo Puan Sri Aisyah. Yalah, dah memang darah daging. Tapi dah tua-tua nak beranak buat apa? Kesian Ustaz Imran. Sekarang keluar orang panggil dia bekas Ustaz. Tapi kagum juga dengan nenek tu. Berani hidup, berani beranak. Tapi kampung kita ni boleh terima ke? Ketua kampung Pak Hasan, seorang yang dihormati, yang pernah menyaksikan Puan Sri Aisyah membina segalanya dari awal, memutuskan untuk mengadakan musyawarah penduduk kampung dihadiri oleh Setiausaha JKKK, Persatuan Wanita dan ketua-ketua keluarga. Mesyuarat diadakan di Balai Raya, sejurus selepas hujan reda. Halaman masih basah. Hampir 100 orang hadir, semuanya serius, suasana tegang. Ketua kampung memulakan. Kisah Puan Sri Aisyah hamil pada usia 85 tahun, mempunyai anak dengan seorang bekas agamawan sudah jelas. Undang-undang tidak melarang, tetapi kampung kita sejak turun-temurun ada adat, ada peraturan. Hari ini kita berkumpul untuk bincang bagaimana kita harus bertindak, terima atau pulaukan. Seluruh dewan riuh rendah, ada yang mengangguk, ada yang menggeleng. Seorang lelaki tua di barisan hadapan berdiri. Saya cakap terus terang,
Puan Sri Aisyah pernah tolong keluarga saya bayar kos pembedahan jantung istri saya. Tanpa dia, saya tak ada di sini. Tapi saya pun rasa susah nak terima cerita nenek 85 tahun mengandung. Tak pernah jadi. Seorang wanita pertengahan umur menyampuk. Cakap tu betul. Budak yang belum lahir tu dah dapat gelaran anak ustaz, anak nenek gila. Kasian, nanti bila dia besar, dia baca kata-kata kesat di internet macam mana dia nak hidup. Suasana menjadi berat, masing-masing ada alasan sendiri. Tetapi tiba-tiba satu tangan diangkat. Makcik Kiah, seorang wanita berusia 68 tahun, pernah menjadi bidan di klinik desa lebih 40 tahun yang lalu. Dia melangkah ke hadapan, suaranya bergetar tetapi tegas. Saya nak cerita satu perkara yang saya simpan seumur hidup. Pada tahun 1996, sayalah yang sambut kelahiran anak Puan Sri Aisyah. Masa tu dia muda, mengandung anak luar nikah, lari dari Kuala Lumpur balik ke kampung untuk bersalin. Budak tu diambil sejurus selepas lahir. Dia meraung, merayu, tapi tak berdaya. Seluruh dewan senyap sunyi. Kemudian, baru saya tahu budak tu dihantar ke rumah anak yatim kasih. Saya tahu, tapi saya tak berani cakap. Sebab zaman tu, perempuan lahirkan anak tanpa suami akan dikuburkan hidup-hidup dengan kata-kata nista. Dia berpaling memandang semua orang. Sekarang, kamu semua masih nak hina dia lagi. Seorang ibu yang kehilangan anak selama 30 tahun, di akhir hayatnya hanya berharap dapat menjadi ibu sekali lagi. Tapi kita sanggup pula mengutuknya. Tiada siapa berkata apa-apa. Ramai yang menunduk, ada yang mengesat air mata. Ketua kampung mengangguk perlahan, lalu dengan lantang mengumumkan, Kampung Seri Damai tak pernah ada adat tulis nama seorang anak dalam daftar penduduk bila seluruh kampung masih ragu-ragu. Tapi kali ini, kita akan jadi yang pertama. Mulai hari ini, anak dalam kandungan Puan Sri Aisyah akan diiktiraf sebagai ahli rasmi kampung ini. Dan sesiapa yang memfitnah akan ditindak mengikut undang-undang. Tepukan bergema, pada mulanya perlahan, kemudian serentak. Bukan tepukan riuh, tetapi tepukan ikhlas. Kerana semua orang merasakan kebenaran akhirnya telah terungkap. Suatu malam di awal bulan Disember, cuaca menjadi sejuk secara tiba-tiba. Embun menyelubungi halaman surau Al-Falah, cahaya bulan yang malap kelihatan di sebalik awan kelabu. Bilik kecil di hujung koridor, yang dahulunya bilik mengaji Imran, terang benderang sepanjang malam. Imran duduk seorang diri di meja kayu usang. Di hadapannya ada sekeping kertas putih, pen dakwat hitam dan setimbun sampul surat yang tertutup rapat. Bau ubat-ubatan, halia dan teh bunga teratai memenuhi ruang, bau khas orang yang hidup perlahan-lahan untuk bersedia pergi. Tangannya sedikit menggeletar, tetapi tulisannya masih lurus dan kemas, teratur dan penuh ketegasan. Untuk anakku sayang. Jika kau membaca surat ini, mungkin ketika itu kau sudah cukup dewasa untuk faham apa itu cinta, apa itu pengorbanan, dan mungkin juga sudah mendengar banyak kata-kata jahat yang orang pernah katakan tentang kau, tentang nenek, dan tentang ayah. Dia berhenti, memejamkan mata lama, kemudian menyambung. Ayah bukan orang yang sempurna. Ayah pernah menjadi seorang agamawan, kemudian meninggalkan jalan itu. Ayah pernah digelar munafik, pengkhianat oleh seluruh masyarakat. Tapi tahukah kau, ayah tidak pernah lari darimu, walaupun ketika kau belum wujud. Kau tidak dilahirkan dari sebuah cinta romantik, tetapi kau adalah hasil daripada kebesaran hati, penebusan dosa, dan satu keajaiban. Harapan.
Kau adalah alasan untuk nenekmu, seorang wanita yang pernah kehilangan segalanya, berani untuk hidup semula. Dan adalah alasan untuk ayah, seorang lelaki yang hanya menghitung hari untuk hidup, berani percaya bahwa kematian bukanlah penamat. Dia berhenti mengesat titisan air mata yang hampir jatuh. Jika suatu hari nanti kau diejek kawan-kawan, dicemuh orang, angkatlah kepalamu. Katakan pada mereka bahwa kau adalah anak yang dilahirkan dari hati yang berani dan dakapan yang tidak pernah menolak. Dan jika nenekmu semakin lemah di mamah usia, jadilah orang yang memegang tangannya, seperti ayah pernah memegang tangannya di bulan-bulan terakhir hidup ayah. Ayah tidak takut mati, ayah cuma takut kau membesar tanpa seorang ayah untuk bergantung. Jadi, ayah tinggalkan surat ini sebagai ucapan selamat tinggal, permohonan maaf, dan juga janji bahwa dimanapun ayah berada, ayah akan senantiasa bersamamu, seperti darah di jantungmu, seperti cahaya di matamu. Imran menandatangani namanya, melipat surat itu, dan memasukkannya ke dalam sampul surat yang tertutup rapat. Di luar sampul, dia hanya menulis satu baris. Serahkan kepada anakku. Pada hari dia tahu menangis untuk sesuatu selain dirinya sendiri. Dia meletakkan surat itu ke dalam sebuah kotak kayu kecil, menguncinya, lalu berdiri memandang ke halaman surau. Bulan masih malap, tetapi di mata Imran, malam ini sudah ada cahaya. Pada 6 Syawal tahun itu, Hospital Antarabangsa Kuala Lumpur diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga. Satu pasukan yang terdiri daripada lebih 15 doktor dan pakar terkemuka dalam bidang obstetrik, resusitasi, dan kardiologi digerakkan. Semuanya hanya untuk satu kes kelahiran istimewa. Puan Sri Aisyah, 85 tahun, hamil 34 minggu, mula menunjukkan tanda-tanda hendak bersalin. Walaupun janin belum cukup bulan, doktor memutuskan untuk melakukan pembedahan secara terancang bagi memastikan keselamatan ibu dan anak. Tiada siapa yang berani mengambil mudah kerana sedikit kesilapan boleh menyebabkan kedua-duanya tidak dapat diselamatkan. Imran duduk di luar koridor bilik bedah. Tangannya menggenggam erat seutas tasbih lama, wajahnya pucat, bibirnya kering. Selepas beberapa siri kemoterapi, tubuhnya hanya tinggal bayang-bayang. Tetapi hari ini dia gagahkan diri, tanpa ubat, tanpa rawatan, hanya duduk di situ menunggu. Kalau ibu kamu hidup, kamu akan ada keluarga. Kalau ibu kamu tiada, kamu masih ada aku. Ayah tunggu kamu. Di dalam bilik bedah, lampu pembedahan yang terang menyinari wajah Puan Sri Aisyah yang pucat. Dia masih sedar, tangannya memegang erat birai katil, matanya tidak berkelip. "Puan masih dengar?" tanya doktor. "Jelas," jawabnya perlahan tetapi tegas. Pisau bedah pertama menyentuh kulit perutnya. Bunyi degupan jantung janin kedengaran teratur melalui monitor. Semua orang menahan nafas. Tiba-tiba, degupan jantung menjadi perlahan. Seorang juru rawat menjerit, "Tingkatkan bekalan oksigen, bersedia untuk keluarkan segera." Tekanan memuncak, peluh membasahi dahi ketua pasukan bedah. Tetapi tepat pada masanya, tangisan pertama bergema. Seorang bayi perempuan seberat 2,3 kilogram dikeluarkan dari perut Puan Sri Aisyah. Seluruh bilik bedah bersorak. Dokter paling tua dalam pasukan itu dengan tangan terketar-ketar memegang bayi itu, Sebak. Satu nyawa yang ajaib lahir dari ibu paling berani di Malaysia. Imran mendengar tangisan itu. Dia bangun, melangkah perlahan-lahan ke pintu bilik pemulihan. Apabila doktor menolak keluar katil bayi kecil itu, dia dengan gemetar melihat makhluk kecil yang terbaring di dalam selimut putih.
Bayi perempuan itu membuka sedikit matanya, memandang ke atas. Matanya hitam pekat, hidungnya mancung, dan anehnya, pandangan matanya membuatkannya tergamam, sama seperti Puan Sri Aisyah ketika muda. "Anakku," bisiknya, "kau adalah kehidupan baru untuk ayah, untuk nenek, dan untuk seluruh dunia yang pernah memulaukan kita." Sejam kemudian, Puan Sri Aisyah sedar. Imran mendukung anaknya masuk ke dalam bilik. Dia memandang bayi itu, air matanya tidak dapat ditahan, menghulurkan tangannya yang menggeletar. Ini anak ibu, cucu ibu, darah daging yang tinggal selepas bertahun-tahun kehilangan. Bayi itu menggenggam jari Puan Sri Aisyah, kecil tetapi hangat seperti api. Imran duduk di tepi katil, meletakkan anak itu di ribaan ibunya. Dia letih, memejamkan mata, menyandarkan kepalanya di bahu ibunya seperti seorang anak kecil. Puan Sri Aisyah memeluk kedua-duanya. Satu tangan memeluk bayi yang baru lahir, satu tangan memeluk anak lelakinya yang bakal pergi. "Anakku, selamat datang ke dunia ini. Nenek dan ayah telah menunggumu seumur hidup." Di luar, cahaya matahari pagi pertama Syawal menerobos masuk melalui tingkap, menyinari 3 insan yang saling bersandar. Satu dakapan masa lalu, kini, dan masa depan menutup satu perjalanan yang menyakitkan, tetapi membuka satu kehidupan baru yang tenang, cukup, dan dipanggil dengan 2 perkataan, keluarga. Imran tidak sempat menghabiskan musim bunga tahun itu. Kanser hatinya memasuki peringkat akhir lebih cepat dari yang dijangka. Walaupun dengan ubat-ubatan, rawatan, dan penjagaan rapi, dia sendiri yang tahu masanya hampir tiba. Dia tidak kesakitan, tidak meronta, hanya letih dengan setiap nafas, tubuhnya semakin kurus, matanya semakin cengkung. Tetapi setiap hari dia gagahkan diri untuk mendukung anak perempuannya sekali, untuk mencium dahi ibunya, dan untuk menulis beberapa muka surat terakhir diari yang dinamakannya "Kau akan membesar untuk kita." Bayi itu diberi nama Nur Iman. Nama yang dipilihnya lebih awal bermaksud cahaya keimanan. Katanya, dia adalah cahaya terakhir keluarga kita. Pada hari terakhirnya, cuaca mendung, tidak hujan, tetapi angin sejuk bertiup melalui barisan pokok buluh di halaman banglo. Puan Sri Aisyah tahu sesuatu akan berakhir. Imran terbaring di katil kayu kecil berhampiran tingkap. Dia tidak lagi mampu untuk duduk, tetapi apabila mendengar tangisan anaknya di dalam buayan, matanya bersinar. Puan Sri Aisyah mendukung Nur Iman, meletakkan bayi itu di atas dadanya. Dia tersenyum. "Iman, ayah tak dapat temani Iman seumur hidup, tapi Iman akan ada nenek, orang paling kuat yang pernah ayah kenal." Dia berpaling memandang ibunya. Matanya kini hanya mempunyai satu permintaan. "Maafkan saya, sebab tak dapat tinggal lebih lama untuk panggil ibu beberapa kali lagi." Puan Sri Aisyah tidak menangis. Dia menggenggam tangan anak lelakinya, melekapkannya di pipi, seolah-olah cuba menyimpan sedikit kehangatan terakhir. "Ibu tak perlukan panggilan lagi. Cukuplah, ibu tahu ibu dah dengar panggilan tu seumur hidup ini." Imran perlahan-lahan memejamkan mata. Bibirnya masih tersenyum ringan, seperti angin yang baru sahaja meninggalkan dahan pokok. Dia pergi, tenang dalam dakapan 2 wanita yang paling dicintainya di dunia. Majlis pengebumiannya ringkas, tiada kemewahan, tiada paluan kompang. Hanya beberapa orang terdekat, penduduk kampung dan anak-anak yatim yang pernah dibantunya. Tiada bacaan talqin yang panjang, hanya bunyi loceng angin yang bergemerincing di beranda, tempat dia pernah duduk berjam-jam membaca buku dan menanam bunga. Puan Sri Aisyah memakai baju kurung hitam, mendukung cucunya berdiri di sebelah gambar arwah. Tiada setitis air mata,
Tetapi sesiapa yang melihat tahu, sebahagian jiwanya telah pergi bersama anaknya. Selepas majlis, dia membawa Nur Iman kembali ke Surau Al-Falah. Satu sudut kecil di surau itu dijadikan tempat peringatan untuk Imran. Hanya ada sekeping gambar, sejambak bunga teratai, dan tulisan, "Manusia tidak hidup dua kali, tetapi boleh menyayangi selamanya." Malam itu, Nur Iman tidur nyenyak dalam dakapan neneknya. Dia berbisik di telinga cucunya, "Ayah kamu orang yang baik, dan kamu akan membesar bukan untuk menggantikannya, tetapi untuk meneruskan kebaikannya." Di luar, cahaya bulan terang benderang menerobos masuk. Angin bertiup sepoi-sepoi melalui taman yang ditanamnya. Satu jiwa baru saja meninggalkan dunia, tetapi cinta yang ditinggalkannya tetap ada dalam senyuman seorang anak, dalam tangan seorang ibu, dan dalam ingatan orang-orang yang pernah diselamatkannya secara diam-diam. Sebulan selepas pemergian Imran, Puan Sri Aisyah secara rasmi mengadakan sidang akhbar tunggal dalam hidupnya. Tiada pentas, tiada latar belakang mewah, hanya sebuah meja kayu ringkas, sebuah mikrofon, dan satu salinan wasiat yang ditaip kemas di atas kain baldu merah. Saya, Aisyah binti Abdullah, lahir pada tahun 1940. Dengan ini mengumumkan di hadapan umum dan undang-undang. Seluruh harta pribadi saya, termasuk Banglo Seri Damai, 3 kilang batu bata, sebuah syarikat pembinaan, semua saham yang saya miliki di syarikat-syarikat lain, dan akaun-akaun bank bernilai hampir 420 juta ringgit akan dibahagikan seperti berikut. 70% akan dipindahkan ke Yayasan Kebajikan Imran untuk digunakan bagi menjaga, membesarkan, dan melindungi anak-anak yatim dan anak-anak terbiar di seluruh negara. 30% lagi akan disimpan untuk membiayai pendidikan, pembesaran, dan membina masa depan untuk cucu perempuan saya, Nur Iman binti Imran, anak kandung kepada satu-satunya anak lelaki saya, Imran. Seluruh dewan senyap. Beberapa orang yang pernah mengkritiknya dahulu, kini menunduk, menahan sebak. Seorang wartawan wanita muda, orang yang sama pernah menulis artikel menentangnya, kini kembali untuk memohon maaf dengan satu-satunya cara yang dia boleh, meletakkan kebenaran di muka hadapan akhbar. Yayasan Kebajikan Imran ditubuhkan tidak lama selepas itu. Pejabatnya terletak di sebahagian tanah Banglo itu, di mana dahulunya adalah sebuah gudang lama. Tiada papan tanda besar, tiada ibu pejabat gah, hanya sebuah rumah 3 bilik ringkas dengan ukiran kayu di hadapan pintu. Di sini, tiada siapa ditinggalkan. Dalam masa setahun, yayasan itu menerima lebih 80 orang anak, kebanyakannya anak terbiar, anak kurang upaya, atau anak dari ibu tunggal yang tidak mampu. Setiap anak diberi nama yang dipilih sendiri oleh Puan Sri Aisyah. Bagi Nur Iman, dia sendiri yang mengajar huruf pertama. Dia tidak menggunakan pembantu rumah. Tiada pengurus, hanya seorang juru rawat muda, seorang tukang masak, dan beberapa orang pelajar sukarelawan yang datang membantu pada hujung minggu. Dia pernah berkata, "Saya tidak tinggalkan harta, saya tinggalkan cara hidup." Selagi hidup, kita kena ajar anak cucu sayangkan orang dan tahu berdikari. Ketika Nur Iman genap setahun, Puan Sri Aisyah buat pertama kalinya membawanya menziarahi pusara Imran. Pusarannya tidak besar, tiada batu nisan tinggi, hanya sekeping batu marmar dengan ukiran kecil. Imran bin Abdullah, 1995-2026, hanya memohon untuk hidup tanpa malu dengan kasih sayang. Dia meletakkan Nur Iman duduk di atas rumput, membiarkan cucunya menyentuh batu nisan itu. Kemudian dia berkata dengan suara yang tegas, tidak bergetar, tidak menangis,
Ayah kamu tidak mati sayang, ayah hidup sayang. Ayah hidup dalam diri kamu, dalam setiap anak yang kita bantu nanti, di surau itu, di rumah ini, dan di dalam hati nenek setiap hari. Nur Iman ketawa, memegang rumput, tidak faham apa-apa, tetapi matanya bersinar seolah-olah ada seseorang yang memanggil namanya dari tempat yang sangat jauh dan sangat hangat. Kisah Puan Sri Aisyah, seorang hartawan 85 tahun yang hamil, pernah menggegarkan seluruh masyarakat, pernah dicerca, pernah dianggap mencemarkan moral dan adat. Tetapi jarang siapa yang sangka di sebalik kejutan itu adalah satu perjalanan mencari semula seorang anak yang hilang, menyelamatkan satu nyawa yang sedang pudar, dan memberikan satu makhluk yang belum lahir peluang untuk hidup dalam kasih sayang dan marwah. Ada stigma yang bukan berpunca dari undang-undang, tetapi dari mulut orang. Ada kata-kata yang tidak membunuh dengan pisau, tetapi memutuskan beribu-ribu tali perhubungan antara manusia. Dan ada cinta yang tidak riuh, tidak manis, tetapi senyap, menyakitkan, namun cukup agung, sehingga sanggup mempertahankan nyawa untuk melindunginya. Puan Sri Aisyah telah berani melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh masyarakat. Menjadi ibu sekali lagi, walaupun sudah di penghujung usia, membesarkan anak sekali lagi, walaupun tidak lagi muda. Memaafkan dirinya sendiri selepas berpuluh-puluh tahun menanggung rasa bersalah, dan yang paling penting, menghabiskan sisa hidupnya dengan satu alasan yang bukan lagi wang ringgit, tetapi kehidupan. Imran, dari seorang anak terbiar menjadi seorang agamawan, kemudian meninggalkan jalan itu untuk menjadi seorang bapa, bukan kerana naluri, tetapi kerana bakti dan kemanusiaan. Dia hidup singkat, tetapi meninggalkan satu warisan rohani yang tiada siapa boleh nafikan. Nur Iman, lahir dalam kekecoahan, membesar dalam pandangan sinis, tetapi membawa di dalam dirinya hati yang penuh makna. Anak itu adalah lambang kemaafan, penebusan dosa, dan keajaiban bagi mereka yang hampir hilang kepercayaan terhadap kehidupan. Pengajaran yang boleh diambil, kebaikan tidak perlu pengiktirafan, cukuplah ia dilakukan pada masa yang tepat. Orang yang berani mencintai di saat paling getir adalah orang yang paling dihormati. Jangan terburu-buru menghakimi sesuatu melalui sekeping gambar, sebuah artikel, atau satu tajuk berita. Kebenaran sentiasa berada di sebaliknya, dan kadang-kadang ia membuatkan kita malu karena pernah terlalu mudah percaya pada stigma. Tiada siapa dilahirkan untuk ditinggalkan, sama ada seorang anak kecil atau seorang ibu tua. Kisah ini bukan sahaja menyentuh hati, tetapi juga menyedarkan nurani. Kerana di mana-mana dalam masyarakat ini, masih ada beribu-ribu Aisyah yang lain. Insan-insan yang membawa luka lama sedang diam-diam menghabiskan sisa hidup dengan harapan untuk disayangi sekali lagi. Dan jika Anda yang sedang membaca baris-baris ini pernah meragui tentang kemanusiaan, tentang nilai sebenar kasih sayang, ingatlah bahwa ada orang yang tidak hidup lama, tetapi mereka meninggalkan cahaya yang cukup untuk menerangi jalan bagi generasi akan datang. Terima kasih semua kerana sudi mendengar sehingga ke penghujung cerita. Korang yang tengah dengar ni, dari mana agaknya ya? Cuba komen sikit. Saya nak tahu juga pendengar saya dari negeri mana atau negara mana. Apa pendapat korang tentang perkongsian cerita kali ini? Best tak? Ada tak yang bagi pengajaran kepada korang? Apa-apapun, saya doakan semoga korang semua sentiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi daripada sebarang bahaya dan sentiasa dalam ketenangan. Jaga diri baik-baik ya di mana sahaja korang berada.
Dan akhir sekali, kalau korang sendiri ada kisah menarik atau pengalaman pribadi yang nak dikongsikan bersama kami dan pendengar yang lain, jangan segan-segan untuk tinggalkan di ruangan komen di bawah. Siapa tahu cerita anda pula yang akan jadi inspirasi untuk episod akan datang.